sebaik-baik orang ialah orang yang bila mana dia baca Quran, dia merendah diri dengan ayat tu. Dia bukan baca, dia nak question ayat tu, dia nak persoalkan ayat tu. Tak. Itu antara tanda bacaan Al-Quran yang meresap dalam hati. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, orang-orang yang bila mana dia baca ayat Al-Quran, zadathum imana. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini surah Al-Anfal. Ini makin bertambah iman, bukan makin bertambah ragu. Betul ke boleh tengok Tuhan? Sampai pada ayat-ayat mutasyabihat yang lagi ragu lagi. Dan akhirnya cuba untuk mengangkat benda-benda yang dia terfikir tu sebagai benda-benda yang laras akademik tinggi. Tapi rupa-rupanya benda tu telah diletak tepi oleh para ulama yang lebih awal. Okay, tadi kita sebut ketika mana satu orang tu dia beriman, dia boleh beriman dengan benda gaib. Termasuklah benda gaib yang kita kena faham di sini ialah terhalangnya kefahaman pada ayat Tuhan yang luas fahaman dia. Kita jangan mendabik dada kita baca ayat Tuhan, saya lah yang paling faham ayat ni. Tak. Banyak benda yang tergaib daripada pengetahuan kita. Orang beriman, dia boleh menerima pandangan. Okey, kita kata pandangan ni ada, pandangan ni ada. Tapi adakah hanya berpada dengan pandangan tu? Masih ada banyak pandangan-pandangan lain dan penjelasan-penjelasan lain yang kita belum tahu. Itu tanda orang beriman. Sebab tu orang beriman dia mencintai perdamaian. Dia bukan mencintai persengketaan ataupun mencari ruang. Dekat mana kita nak bergaduh dengan orang dengan ayat ni? Tak ada. Bila mana Tuhan kata orang beriman itu berseri wajahnya boleh memandang Tuhannya, itu ialah tanda kelebihan orang yang beramal saleh, percaya pada benda gaib dan berusahalah untuk menjadi bahagian daripada orang tersebut. Itu yang penting. Sebab tu tadabbur, bila mana Al-Quran itu dibaca dengan baik, ia akan menghasilkan tadabbur. Tapi kalau Al-Quran itu dibaca dengan cara yang tak betul, lawan kepada tadabbur apa dia? Taghaful, iaitu lalai. Lalai, melalaikan. Ataupun taghafful, tertutup hatinya. Ghaffala. Wa fi qulubihim ghulf, Tuhan sebut dalam Al-Quran. Dalam hati orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran itu ada penutup. Tertutup, terbungkus hatinya. Lawan kepada tadabbur itu ialah taghafful, iaitu lalai. Makin baca Quran banyak, makin lalai. Makin bincang bab Quran, makin lalai. Sebab tu saya melihat isu ini ialah isu pada bagaimana orang Islam mula-mula mengenali teori itu. Kerana datangnya orang-orang luar yang baru masuk Islam. Lalu dia orang masih lagi ada rasa sayang terhadap fahaman-fahaman lama. Itu antara punca dia. Cuma nak sebutnya ialah bila mana kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita kena letakkan diri kita ni diri yang lemah, bukan diri kita diri yang paling faham ayat itu. Dan sebaik-baik orang ialah orang yang bila mana dia baca Quran, dia merendah diri dengan ayat tu. Dia bukan baca, dia nak question ayat tu, dia nak persoalkan ayat tu. Tak. Itu antara tanda bacaan Al-Quran yang meresap dalam hati. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, orang-orang yang bila mana dia baca ayat Al-Quran, zadathum imana. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini surah Al-Anfal. Ini makin bertambah iman, bukan makin bertambah ragu. Betul ke boleh tengok Tuhan? Tak. Sampai pada ayat-ayat mutasyabihat yang lagi ragu lagi. Dan akhirnya cuba untuk mengangkat benda-benda yang dia terfikir tu sebagai benda-benda yang laras akademik tinggi. Tapi rupa-rupanya benda tu telah diletak tepi oleh para ulama yang lebih awal. Sebab tu kalau kita tengok buku kita ni sikit lagi, muka surat 454, saya nak ambil yang terakhir 454. Nak habis bab ni, habis bab yang ketiga. Kita tengok perenggan yang kedua. Berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ini anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Rabi' bin Sulaiman ini terkenal sebagai murid yang sangat rapat selain daripada Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti. Rabi' bin Sulaiman ni dia muazzin Masjid Amru bin Al-As di Fustat di Mesir. Sebab Imam Syafi'i ni mengajar di situ. Dia ni muazzin
melazimi Imam Syafi'i sehingga jadi alim, dan banyak menjaga riwayat-riwayat berkenaan dengan soal jawab Imam Syafi'i dengan mana-mana orang. Dalam buku ni tengok, aku bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang sifat-sifat Allah, kata Rabi' bin Sulaiman. Maka ia berkata, haram bagi akal untuk mengumpamakan Allah Ta'ala, haram bagi dugaan untuk memberi batasan padanya, haram bagi sangkaan untuk memastikan, haram bagi jiwa untuk memikirkannya, haram bagi hati kecil untuk mendalaminya, haram bagi lintasan batin untuk meliputinya, dan bagi akal untuk menalarnya, ataupun untuk kembangkan lagi, ataupun untuk blok di sini, ataupun buat sempadan, tak boleh, kecuali apa-apa yang telah disifatkannya untuk dirinya atau melalui lisan nabinya alaihi mussalatu wassalam. Itu yang disebut oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman bila mana dia tanya gurunya macam mana nak berinteraksi dengan ayat Tuhan. Macam mana Tuhan beritahu, kita ikut macam itulah. Dan antara tanda hamba yang patuh, Tuhan beritahu macam tu, dia tidak ragu, tak ragu. Macam mana tuan-tuan tak ragu esok hari Isnin? Ke tuan-tuan ragu esok hari Isnin? Kalau ragu memang wajarlah ragu ada benda lain pun. Saya tak percaya esok kalau orang kata hari Isnin walaupun hari ni Ahad. Orang kata terbit matahari esok baru saya akan putuskan Ahad ke, esok tu Isnin ke ataupun Selasa. Ini masalah orang macam ni. Padahal benda yang common. Saya nak bagi contoh common saja. Tuhan dah beritahu, very simple saja. Tuhan beritahu, kamu akan tengok aku. Tiba-tiba ada orang dia rasa macam tak mungkin. Dia sedang berinteraksi dengan Tuhan tu. Dia bukan sedang berinteraksi dengan orang biasa. Dia bukan sedang berinteraksi dengan ahli politik yang mungkin boleh tipu. Cuma nak katanya dia sedang berinteraksi dengan Tuhan yang memang benar, tak menipu Tuhan tu. Dia kata kamu akan tengok. Kesan kita ragu pada tu. Apa kesan? Kita yang akan menerima nasib malang. Kita, bukan orang lain. Bila mana kita ragu? Sebab antara bentuk-bentuk penentang wahyu, dia ragu pada ayat Tuhan. Dia ragu. Sampai ayat Tuhan dia ragu. Dia tak yakin. Walaupun dia kata tak, kita bukan ragu, cuma kita bimbang orang faham lain. Tak pun. Sebelum kamu bimbang tu, Tuhan lebih bimbang tentang umatnya lagi, tentang hambanya lagi. Nabi pun lebih bimbang tentang umatnya lagi. Jangan kita rasa kitalah yang paling curious ataupun paling risau, waspada terhadap kesesatan umat. Kita ni asbab je. Tuhan bagi kita fikir sikit je. Yang telah memikirkan umat ini ialah Nabi Muhammad. Lebih awal lagi fikir. Nabi Muhammad bukan fikir untuk sahabat 1,000, 100, 400, 140 ribu orang tu saja. Nabi telah memikirkan kepada seluruh umatnya sampai hari kiamat. Sebab tu ada hadis yang sahih ketika mana Nabi duduk dengan Aisyah di rumah Aisyah. Nabi bergurau dengan Aisyah sehingga Aisyah ni dia jadi syok dengan Nabi. Maknanya dia cakap banyak. Orang perempuan kan macam tu, bila dia gembira dia cakap banyak. Normal lah tu. Jadi orang lelaki jangan duk buat pelik, kenapa cakap banyak dia ni? Itu tanda dia gembira. Kalau dia tak cakap banyak tu kita kena risau. Dia cakap banyak. Dia cakap sehinggalah dia beritahu ke Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku doa?" Lalu Nabi pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah Aisyah radhiyallahu anha. Ampunilah dosa yang dia tahu, dosa yang dia tak tahu." Panjanglah riwayat dia tu. Aisyah ketawa sehingga dia duduk atas tempat tinggi tu, macam katil lah sebab rumah Nabi tu kecil. Terjatuh kepala dia atas tanah. Seronok Nabi, suami doakan dia. Suami pula utusan Tuhan. Nabi tanya, "Seronok ke Aisyah doa tadi?" "Seronok doa tadi." Nabi kata, "Itulah doa yang aku panjatkan kepada Tuhan setiap malam untuk umatku keseluruhannya." Nabi dah minta untuk kita. Aisyah tu kemudian. Kita dapat dulu ni. Kita yang malam ni dapat dulu. Nabi dah fikir dah, supaya umat aku ni diampunkan dosa-dosa yang dia terhalang, yang dia tak tahu, dia tak sedar. Antara dosa yang kita tak sedar, kita banyak cakap tentang Tuhan tanpa kita tak tahu. Kita tak tahu apa tapi kita nak cakap tentang Tuhan. Itu antara dosa. Nabi ni dah fikir dah. Nabi menggunakan kemustajaban doanya untuk berdoa kepada umatnya. Jadi kita tengok Imam Asy-Syafi'i telah memberi penjelasan yang jelas. Pendirian dia macam mana Tuhan beritahu, begitulah yang kita terima. Tidak ada apa-apa lagi sanggahan, tidak ada apa-apa lagi ruang untuk memberatkan akal memikirkannya, melainkan orang yang ada problem pada ayat tu. Dia ada rasa something.